Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan perbincangan mengenai Seksyen 29 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 iaitu berkenaan halwat. Definisi halwat. Halwat dari sudut bahasa bermaksud mengasingkan diri dan memencilkan diri. Menerusi Kamus Dewan, halwat terbahagi kepada dua maksud. Yang pertama adalah perihal iaitu perbuatan mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran, bertafakur dan lain-lain. Maksud yang kedua adalah hal berdua-duaan di tempat terpencil atau tersembunyi antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami isteri sehingga menimbulkan fitnah dan dianggap sebagai satu perbuatan yang sumbang. Menurut hukum syarak, halwat bermaksud perbuatan bersunyi-sunyian yang dilakukan dua insan mukallaf atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkahwinan atau hubungan mahram. Pengertian ini membawa maksud bahawa berduaan antara lelaki dan perempuan yang tidak diikat dengan perkahwinan atau mahram tidak diizinkan agama dan dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah perbuatan yang menyendiri namun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perkara ini juga diistilahkan sebagai halwat. Namun, halwat bermaksud ini diizinkan oleh agama dan dipandang sebagai perbuatan yang mulia. Kesalahan jenayah halwat tidak dinyatakan secara langsung di dalam Al-Quran. Namun, terdapat dalil Al-Quran yang secara tidak langsung menyentuh mengenai kesalahan halwat ini. Terdapat ayat Al-Quran yang melarang kita daripada mendekati perbuatan zina. Antaranya ialah firman Allah yang bermaksud, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, terdapat juga hadis yang bermaksud, janganlah bersunyi-sunyian dengan lelaki dan perempuan melainkan yang bersama-sama perempuan tersebut mahramnya. Hadis ini melarang pertemuan secara sulit antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ditemani oleh mahram perempuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan mereka daripada terjerumus kepada perbuatan dosa perzinaan dan bersekedudukan. Hadis ini juga menunjukkan bahawa perbuatan halwat merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Berdasarkan kepada Seksyen 29 ini, kesalahan jenayah halwat hanya terbatas kepada perbuatan berdua-duaan yang boleh menimbulkan syak antara lelaki dan perempuan tanpa hubungan yang sah melalui perkahwinan atau persemendaan. Dalam enakmen tersebut menyatakan tempat terselindung di dalam sebuah rumah atau bilik. Perkara ini dapat dijelaskan bahawa tempat terselindung tersebut juga boleh diperluaskan kepada maksud berdua-duaan di dalam kenderaan. Terusnya kita pergi kepada elemen pensabitan kes jenayah halwat. Bagi mensabitkan seorang lelaki atau perempuan dalam jenayah halwat ni, perlulah wujud beberapa elemen yang diambil dari peruntukan dalam enakmen negeri. Yang pertama, seorang lelaki bersama seorang perempuan atau lebih yang bukan isteri atau mahram. Kejadian halwat ni membabitkan pihak-pihak yang bukan mahram tau. Dan dia boleh membabitkan dua orang atau lebih. Contoh macam dalam kes pendakwa syar'i lawan Syukri Masayu, tertuduh lelaki ni dia didapati berdua-duaan dengan dua orang wanita yang bukan mahramnya. Halwat juga boleh berlaku secara beramai-ramai. Contohnya dalam kes pendakwa syar'i Zawi lawan Mia Muhammad Syafiq bin Johan dan Nurdiana binti Muhammad Noor, dan pendakwa syar'i Zawi lawan Muhammad Isyam bin Taha dan Intan Baizura binti Abdul Malik. Dua pasangan kekasih ni dia ditangkap dalam dua bilik yang berasingan dalam sebuah rumah pada jam 3.30 pagi. Mereka ni ditangkap waktu tu diorang membeli arasan sedang melayari internet. So diorang mengaku bersalah dan mahkamah telah mengenakan diorang denda sebanyak RM2,500 setiap orang. Ada juga kes yang melibatkan perbuatan berduaan dengan pasangan orang bukan Islam. Akan tetapi, pasangan yang beragama Islam je akan didakwa di mahkamah syariah. Seperti yang berlaku dalam kes pendakwa syar'i lawan Muhaizat bin Muhammad Mustafa. Seterusnya, kita pergi kepada elemen yang kedua iaitu berdua-duaan di tempat sunyi. Perbuatan antara lelaki dan perempuan yang dimaksudkan di sini ialah mestilah berlaku di tempat yang sunyi, terselindung, tersorok. Sebagai contoh, ia membabitkan bilik tidur, kawasan peranginan, kawasan rehat dan yang berkaitan dengannya. Dalam kes Muhammad Ibrahim bin Muhammad Sharif lawan pendakwa syar'i Pulau Pinang. Tertuduh ni telah ditangkap ketika berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram di dalam sebuah bilik di sebuah hotel dan didakwa melakukan kesalahan halwat di bawah Seksyen 27(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang. Dia telah mengaku bersalah dan Mahkamah Tinggi telah mensabitkan kesalahan halwat dan dihukum penjara 3 bulan atau denda RM2,000.
Contoh lagi dalam kes Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan lawan Ahmad bin Rashid dan seorang lagi. Tertuduh ni dia merayu atas sabitan khaluat dikenakan atas mereka. Hakim Mahkamah Rayuan Jenayah Ahmad Ibrahim mengatakan bahawa dalam dakwaan khaluat seperti kes ini, pendakwaan hendaklah membuktikan bukan sahaja orang-orang berkenaan ni didapati berduaan. Akan tetapi perlu menunjukkan bahawa mereka ni adalah berduaan untuk melakukan kesalahan khaluat tersebut. Jadi dalam kes ini, hakim bicara telah menerima pembelaan bahawa responden telah berduaan untuk membincangkan perkara mengenai urusan perniagaan. Oleh itu, tertuduh ni dia tidak disabitkan atas kesalahan khaluat dan hakim telah memutuskan untuk membebaskan mereka. Elemen yang ketiga ialah mampu menimbulkan syak. Syak yang dimaksudkan dalam konteks khaluat ialah syak yang munasabah, bahawa khaluat itu akan berlaku atau sedang berlaku. Okey, contoh dalam kes pendakwa syar'i lawan Muhammad bin Sabu dan seorang lagi. Tertuduh pertama ni Muhammad bin Sabu dan kedua Norma binti Abdul Halim pada 31 Mac 1995 telah berada dalam sebuah bilik hotel. Perbuatan tertuduh berkurung berdua-duaan dalam tempoh sekejap, tak sampai 5 minit. Itu gagal menunjukkan elemen yang boleh menimbulkan syak bahawa perbuatan maksiat sedang berlaku. Yang Arif Kadi Besar pada masa itu telah membebaskan dua-dua orang yang kena tuduh tanpa memanggil mereka membela diri. Lain tingkah laku di atas, faktor masa berduaan juga boleh menimbulkan syak. Umpamanya macam awal pagi, tengah malam. Di samping itu, tempat juga boleh menimbulkan syak seperti tempat gelap, sunyi, seperti dalam bilik, dalam kereta, tepi sungai, dalam hutan sebagainya. Dalam keadaan tiada mahram atau pihak ketiga. Sebagai contoh dalam kes Abdul Wahab lawan Timbalan Pendakwa Mahkamah Syariah Selangor. Okey. Kedua-dua tertuduh ni didapati berduaan dalam kereta yang diletakkan di tepi jalan pada jam 3.45 pagi. So kat situ dia dah nampak elemen waktu 3.45 pagi dengan dalam kereta tepi jalan dalam keadaan gelap. Dekat situ elemen tu dia dilihatlah untuk mensabitkan tertuduh ini dengan kesalahan khaluat. Kita beralih pula kepada peruntukan kesalahan jenayah khaluat di dalam enactment negeri-negeri di Malaysia. Secara amnya, kebanyakan negeri Indonesia menggunakan istilah dan maksud yang sama untuk peruntukan berkaitan khaluat. Oleh itu, terdapat persamaan dalam pembuktian elemen-elemen khaluat yang telah dibincangkan sebentar tadi. Namun terdapat perbezaan dari segi hukuman yang dikenakan. Jika dilihat kepada negeri Perak dan juga Johor, dari segi hukuman ianya adalah sama dengan Selangor. Jika dilihat di negeri Kedah melalui Seksyen 9 Enactment Kanun Jenayah Syariah Kedah 1988, hukuman yang dikenakan adalah berbeza mengikut jumlah tertuduh yang dijumpai, sama ada dijumpai secara bersorangan dengan bukan mahramnya atau dijumpai secara beramai-ramai. Sekiranya dijumpai dengan seseorang yang bukan mahramnya, hukuman yang dikenakan adalah tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Namun sekiranya tertuduh bersama-sama dengan lebih daripada seorang perempuan atau lelaki yang bukan mahramnya, erti kata yang lain dijumpai secara beramai-ramai, hukuman yang dikenakan adalah tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Terdapat hukuman tambahan yang dikenakan di negeri Kedah, iaitu khususnya kepada perempuan. Sekiranya seorang perempuan didapati bersalah, dia boleh dimasukkan ke rumah kebajikan selama tempoh 3 tahun. Sekiranya dilihat pula kepada negeri Kelantan melalui Seksyen 9 Enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 1985, hukuman yang dikenakan adalah sama seperti negeri Kedah, iaitu mengikut jumlah tertuduh dijumpai dengan seseorang ataupun dijumpai secara beramai-ramai. Dan hukuman yang dikenakan, penjara yang dikenakan juga sama seperti negeri Kedah. Sama juga seperti negeri Kedah, terdapat hukuman tambahan yang dikenakan kepada perempuan, yang mana seorang perempuan boleh dimasukkan ke rumah kebajikan, tetapi bagi negeri Kelantan adalah tidak melebihi 1 tahun. Pencegahan khaluat bagi memelihara maqasid syariah. Maqasid syariah ni dapat dipelihara melalui pendekatan secara positif atau agresif, iaitu memelihara, dan negatif atau defensif, iaitu pelindungan. Okey, sebagai contoh, aspek agresif demi memelihara kepentingan keturunan ini dijanjikan demi membantu pembentukan kehidupan keluarga. Okey, bagi segi aspek defensif pula, demi kepentingan memelihara keturunan melalui pembentukan keluarga serta mengenakan hukuman terhadap mereka yang merosakkan atau cuba untuk memusnahkan nilainya. Oleh itu, sebuah bagi kes khaluat adalah satu pendekatan defensif yang boleh digunakan untuk melindungi maqasid syariah dalam hifzul al-nas, melindungi nyawa, dan hifzul an-nas, melindungi keturunan.
Ibnu Qayyim dia menjelaskan bahawa hukum Islam ni jelas memerintahkan bahawa yang membawa manfaat lebih besar daripada bahaya dan melarang membawa kerosakan lebih besar daripada manfaat. Okey. Jelas bahawa serbuan khalwat berada di bawah prinsip maslahah kerana tujuan utamanya adalah untuk melindungi agama Hifzul Ad-Din dan memelihara keturunan iaitu Hifzul An-Nas. Kes berkaitan isu penangkapan khalwat. Kes yang pertama, Jawi tersalah tangkap pasangan yang sudah berkahwin. Dalam kes ini, sepasang suami isteri telah memfailkan saman terhadap Jawi dan 6 yang lain berhubung serbuan dan tangkapan khalwat yang didakwa dilakukan secara salah ke atas mereka. Semasa serbuan, pegawai serbuan terus meluru masuk ke dalam bilik sebelum membaca dengan jelas kad kuasa mereka. Pegawai lelaki itu telah melihat isterinya yang berpakaian tidak lengkap mengambil gambar serta video yang menyebabkan berlaku pergelutan antara suami dan pegawai serbuan. Walaupun sudah ditunjukkan foto sijil nikah dan gambar perkahwinan di dalam telefon bimbit plaintiff pertama sebagai bukti sah status perkahwinan, pegawai serbuan enggan menerima bukti itu dan berkeras hendak menahan mereka. Mereka ditahan dan dibawa ke Balai Polis Tun HSD bagi laporan tangkapan atas dakwaan berkhalwat sebelum dibawa ke pejabat Jawi. Mereka dibebaskan selepas ibu kepada plaintiff pertama menandatangani bon diri bagi menjamin kehadiran untuk siasatan lanjut. Mereka menuntut perisytiharan bahawa tangkapan tersebut dilakukan secara salah, tidak sah dan bertentangan Perlembagaan Persekutuan serta Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Mereka menuntut perisytiharan tangkapan dan serbuan itu menceroboh privasi serta salah guna kuasa selain menuntut ganti rugi. Kes kedua, serbuan Jaiz telah menyebabkan kematian. Dalam kes ini, Jaiz telah menyerbu kediaman tingkat 4 sebuah pangsapuri di Pandan Perdana pada jam 3 pagi. Jaiz telah menemui seorang wanita di dalam sebuah bilik dengan satu tingkap terbuka dengan seorang lelaki terbaring di bawah pangsapuri berkenaan. Hasil siasatan, wanita itu mengakui lelaki berkenaan adalah kekasihnya yang terjun kerana bimbang ditangkap. Mangsa telah dikejarkan ke Hospital Ampang sebelum disahkan meninggal dunia pada jam 6.45 pagi. Berikutan isu-isu tersebut, terdapat beberapa cadangan garis panduan operasi tangkap khalwat. Yang pertama, serbuan tidak boleh dilakukan berdasarkan sangkaan semata-mata. Sebaliknya, ia dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari individu yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, penguatkuasa hendaklah meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu sebelum melakukan serbuan. Yang ketiga, memastikan semua pegawai yang dihantar untuk melakukan operasi tersebut merupakan individu yang terlatih dan mempunyai ilmu pengetahuan terhadap tugasan yang dilakukan. Keempat, serbuan tersebut hendaklah dilakukan setelah ada tanda-tanda yang jelas akan berlakunya maksiat yang mana sekiranya tidak dilakukan serbuan tersebut akan berlaku maksiat di tempat tersebut. Kelima, operasi terdiri daripada pegawai penguatkuasa lelaki dan perempuan serta dijalankan secara terhormat dan bersopan. Dan terakhir, penangkapan perlu dilakukan secara rahsia dan tidak boleh dipublisitikan di media massa.